Harus sebut tadi bahawa untuk menjadi orang individu yang cemerlang, dia ada 3 benda yang besar. Pertama sekali, tepat misi dan visi hidupnya. So inilah dia program ni. Sampai esok kita bincang apa cara nak lebih tepat dan jelas visi dan misi hidup. Apa cepat kita bincang nanti apa cara nak buat dengan pergi esok. Yang kedua, mencemerlang manusia bangun sendiri tahap maksimum. Sebab kita semua special. Kita semua special. Allah buat kita tak sama seorang dengan seorang. Muka, wajah kita yang memiliki seorang. Ya, mungkin ada juga orang yang muka sama kita, kembar ke 7 orang dunia yang sama muka, tapi perasaan tak sama, cara hidup tak sama mungkin, dan sebagainya. Kita adalah special, orang-orang. Watak kita pun tak sama dengan orang lain. Minat, bakat tak sama. Sebab itu Allah buat kita untuk berjaya dalam hidup ini. Kalau betul-betul guna bakat kita boleh berjaya. Sebab itu kata ulama, Allah tak pernah mencipta manusia bodoh. Cuma manusia ciptakan kebolehan dan keperayaan yang berbeza. Anak kita tak seorang pun bodoh sebenarnya. Cuma kita yang silap. Dia tak pandai matematik, kita nak dia budak bodoh, bukan. Bidang tu dia tak boleh, ada bidang lain yang dia boleh. Kita harus cari bidang tu untuk dia sebagai bakat dia. Okey, jadi dan seperti kita lihat ni, video ni kat popular sekarang. Tuan-tuan boleh lihat di mana. Ini bagus untuk motivasi anak-anak. Ada seorang yang But honestly, along the way you might fall down like this. Ready? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, you're not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. tak ada, tangan pun tak ada. Dia tak pernah putus asa dengan apa yang Allah beri padanya. So, kita yang lebih sempurna, macam-macam. Cuma mungkin cara hidup kita tak sama. Ujian diterima di kita sama dengan orang lain. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Allah cipta untuk kita untuk berjaya, cemerlang. Kita lahir disebut Al-Falah, itu yang kita. Al-Falah, bila azan difahamakan. So, Allah nak kita itu berjaya. Cuma, jangan patah semangat. Jalan Allah beri kita untuk kita boleh berjaya. Dan puncak jalan ialah syurga nanti di akhirat. Itu je lah, ya? Baik, ini orang yang berpikiran positif. Itu orang berpikiran positif. Apa berlaku pun dia cari positif, think positif. Dan orang yang fikir negatif, dia kalah
lebih awal sebelum bertarung. Aku tak boleh, aku tak sempurna, aku tak boleh lah, bukan keturunan aku lah. Bila anak dapat merkah rendah matematik, mak dia kata betul lah kita ni keturunan tak pandai matematik. Mak pun sama juga. Tak boleh, tak boleh kata gitu. Bangunkan diri dan semangat. Baik, yang paling penting ini, orang kaya yang benar-benar kaya, orang kaya yang melibatkan orang lain kaya banyak bersama dia. Orang alim yang benar-benar alim, orang alim yang melibatkan orang alim lain banyak bersama dia. Orang berjaya yang sebenar-benar berjaya, orang melibatkan orang berjaya lain banyak bersama dia. Di mana tuan-tuan puan-puan dengar perkataan multi level marketing? Betul tak? Di mana-mana multi level tu ayat dia pakai. Kita jadi pengguna sahaja atau pengguna dan berniaga. Macam-macam lah. Betul. So itu kita harus jadi orang yang berjaya, yang sebenarnya bawa orang jaya bersama kita. Soalan saya, mudah saja. Tak apa saya nak game itu, tak ada yang game. So itu tak apa. Kita faham tak ya? Kurang itu ada force, copy dan betul. Okey, soalan saya, mengapa dalam sebuah organisasi jabatan banyak kes dengki mendengki? Kalau ada orang yang pangkat adalah orang yang akan kata belakang, bodek lah, apalah, sering berlaku. Malah seorang kawan saya dia buat perubatan ruqyah ni. Ada seorang ibu datang mengadu anaknya sakit selepas makan kek birthday yang dihantar oleh teman rapat suami. Akhirnya kalau saya suruh ibu tu baca, buat kek tu baik, baca ayat tu, afasuna nama khalaqnakum amathawakum la turja'un, kan? Langsung dia ada ayat tu. Dia baca ayat tu, sampai ayat tahu ni. Baca ayat tu pecah pinggan. Jadi bawa kek tu dengan pinggan pecah ke rumah teman yang tadi dia rasa tamat. Teman baik suami dia, sama-sama naik, sama-sama dulu bekerja, sama-sama keluar negeri, family dia sama-sama. Dah katui sebab ni lah kek yang menyebabkan anak sakit. Dia terpaksa buka rasa, saya amat sakit hati bila suami awak naik pangkat dan keluar ke saya. Jadi mengapa agak hal buruk ini berlaku dalam sebuah organisasi? Cuba, siapa nak beritahu begitu? Berlaku tak ni? Berlaku tak berlaku? Berlaku. Agak kenapa? Ada orang pakai kira orang dengki, tak ada pakai pun dengki juga. Saya pernah buat satu training dengan sebuah organisasi yang mereka tak bertegur sapa selama 2 tahun, sedangkan meja sebelah-sebelah boleh hidup itu, boleh keluar. Tak tegur 2 tahun, sebelah meja. Kalau tak file, kalau itu yang file on. Kita cip betul, kita cip. Bagi jawapan. Mengapa? Dengki itu berlaku bersama. Dua, dia tak murni tadi. Nakik apa? Nakik hati. Okey. Sebenarnya jawapan di situ. Kerana orang yang berjaya, dia tak groom orang lain berjaya sama dia. Dia boleh buat baik, tapi dia solo, seorang-seorang dia menaikkan, dia tas. Dia tak ada kawan yang lemah ni, groom orang lain, tolong kawan, kata kawan, buat begini, buat macam ni, buat macam ni. Ajak kawan berjaya bersama. Baru nak timbul dengki. Sebab tu Islam ada zakat. Zakat
means orang kaya yang Allah bagi rezeki lebih, lupa orang miskin. Bagaimana? Sudah tak rezeki. Dia tak lagi pula, ya Allah, bila kaya awak lagi. Jadi, semua yang awak tak nampak. Tolong, kalau tak boleh buat, baik aja awak boleh. Okey, baik. Kalau itu, organisasi yang berjaya. Semalam kalau ada kekuasaan pelanggan, boleh saya tanya sikit tuan pengalaman tuan-tuan di organisasi masing-masing, apa tanda kalau pelanggan puas hati dengan satu servis kita bagi? Senyum lebar, terima kasih. Senyum lebar lagi, datang lagi bahagia lagi gitu. Ada komplain, ada handphone lagi, ada ampau lagi. Rekomen lagi orang senang. Okey, kalau sekedar begini boleh tak? Yang namanya pelanggan ini ialah jenis manusia yang tak pernah bahagia. Terpaksa kita sebut customer always. Itu terpaksa sebut. Itu ialah berkebutuhan. Nak marah-marah lah, terima dia lah. Customer ada orang tak pernah bahagia. Tapi kita boleh puas hati. Kita tahu dia puas hati, satu indikator dia. Kalau kita ada job satisfaction, itu penting. Kita puas hati apa kita buat, jelas apa kita buat. Kita puas sungguh dengan kita puas hati, insyaAllah customer akan puas. Kita pun tahu kita buat tak betul. Kita tahu kita letak bagi fully utilize fully apa kita buat tak apa betul, akhirnya confirm mengatakan. Okay, itu formula mudah. Baik, dalam organisasi ada 3 P: purpose, process, people. Antara 3 P ada satu P yang paling dominan banding P yang lain. Okay, buat ni petang saya buat sikit, saya buat aktiviti sikit lah, sebagai gelak sikit. Tolong angkat tangan siapa yang setuju P ni purpose. Ni yang paling penting. Matlamat sebuah organisasi, matlamat sebuah perkahwinan, matlamat semua apa lah. Okay, terima kasih. Siapa yang setuju proses, cara bekerja, cara kita susun apa tu strategi, bla bla bla, ni yang paling penting. Terima kasih. People, agak ramai. Semua tak langsung. Semua tak kan? Apa tak kan? Tanyalah Ustaz. Dia Ustaz jawab lah. Ustaz yang panggil lagi. Okey. Baik, nak jawab ni senang je. Dalam rumah kita, yang penting apakah banglo kita, rumah besar kita, ataupun alatan-alatan canggih dalam rumah kita, ataupun manusia dalam rumah tu kita. Mana? Manusia. Apa guna rumah cantik, besar, alatan mahal-mahal, tapi orang tak minat di rumah. Seorang balik, seorang keluar. Nak temu makan sekali pun tak nak. Nak buat apa kan? Lalas, ambil pukat tu, gantung pokok kayu, makan pokok. Itu pokok dalam seorang. Katil mahal, tilam mahal. Tidur pokok kayu. Sekarang pelik manusia. Baik, alangkah baiknya kalau rumah sederhana saja, just nice. Tapi kita semua duduk bersama. Terata, tukar temu, rin ada di rumah. Okey, itu kita katalah. Yang berlaku tak berlaku kadang-kadang. Walaupun semua setuju manusia penting, tapi yang berlaku tak begitu. Kalau ada suami yang berumur dah saya berumur baru 59. Agak-agak berapa umur isteri saya? Agak-agak lah 25. Ada masalah? Isteri berapa? Oh, dahsyat tu tadi. Okey, kalau normal lah, kalau saya 9, agak isi berapa? 25, 3 dan 20-an. Baik, kalau seorang wanita masuk umur 50-an, apa problem dia? Sekarang ada ubat multi level punya ubat.
Sebelum makan tak menopos. Okey, baik. Biasa lumrah wanita kalau 50-an dia akan sakit urat. Buat apa ni? Nak pergi lama pun tak boleh. Dan biasa tak orang pagi dia pergi-pergi. Persiapan nak ngadu pada suami lah. Kata bang, saya pergi pagi pening. Nak masak lama-lama pun saya diri sakit. Maka macam-macam dah tinggi dia buat ini. So kita apa? Awak kan dah tua. Apa bisik-bisik? Dah lah, diamlah, kita tua lah. Tak mau dengar. Tapi pelik, suami tadi bila naik kereta, naik Mercedes dia, start dia bunyi dia macam tak kasar bunyi enjin tu sikit tadi. Malam tak, ini kasar. Pada-pada, apa pula? Main mana pula? Lah tu segera pergi workshop, tolong cek. Kereta merungut sikit, dah sibuk cari workshop. Isteri merungut lama ada rumah, dengar tak nak? Mana yang penting, kereta ke isteri? Kata isteri lah, tapi yang tapi kata people penting. Tapi yang sebenarnya berlaku, kereta lebih penting daripada isteri. Bawa banyak tu dua yang kata nafkah itu. Sekarang aku tak pernah. Saya pernah one day tengah CV-nya. Datang satu kereta tu mesti dari Cina. Kongsi pacai. Satu kereta Camry mahal. Dia parking kasar dia tepi. Sekejap apa hari. Keluar suami dia Cina. Suami dia pun bawah pentah. Keluar suami, anak isteri keluar pergi beli air. Ambil air. Anak-anak keluar berikut tepi-tepi. Rupanya anak muntah di kushin. Jadi suami marah isteri dia sebab careless, tak siap plastik apa tu. Rosak kushin saya. Mana mahal kushin anak? Nampak kata, kita suka anak, sayang anak, tapi kushin lebih kita utamakan daripada anak kita. Tapi agak-agak, bila masanya orang sedar harga manusia lain? Bila masa? Kesukaan semua harga manusia lain. Nak hati, nazar. Ada tak orang nazar kata, tolong tengoklah kereta saya tu. Tolong tengoklah rumah saya tu. Apa agak last word dia pesan? Kata mati. Tolong tengok anak saya. Tolong tengok isteri saya. Mengapa? Nak mati dah apa sudah manusia lain nak buat apa? So time sehat, segar macam ni lah nak regai orang lain. Begitu juga orang yang berjaya. Okay, sebab itu kita tak pergi seterusnya panik ialah macam mana lihat manusia itu sendiri. So buka ada untuk ni kesedaran untuk mengubah sekarang ini berterapan. Manusia ada 3 perkara yang mencemerlangkan dia. Knowledge, ilmu, skill, kemahirannya, dan juga attitude. Ilmu, kemahiran dan sikap. Antara 3 ni, 3, tapi satu tu lebih penting dari yang lain. Gagak yang mana? Attitude. Okay, itu cakap kita lah. Cakap semua tahu. Tuan buku baca banyak lah. Okay, mari kita rasakan. Tuan-tuan buka buku sebelah muka sebelah dia. Sebelah muka buka pertanyaan kosong ni. Okay, sebelah kosong tu. Buat sikit exercise. Senang saja. Jadi kosong tu buat begini. Sini X, sini Y. X ini ialah, bayangkan orang yang kita paling sayang dalam hidup kita. Tak X. Nak bernama tak bola. Kau segan buat X. Malu tu buat X. Orang yang paling kita sayang yang kita Dibayangkan otak anda bahawa adalah orang yang paling sayang. Sekarang turunkan 3 sebab mengapa anda sayang. Sebab dia kaya, sebab dia cantik, sebab dia popular, glamour. Apa sebabnya? Tuliskan. Baru tahu, susah tulis. Sayang lah, sayang entah. Sayang je. Tuliskan.
Okey. Dah dapat? 3 saja, tak banyak. Sekarang pindah pada Y. Y ni orang yang anda paling benci. Itu anda. Tak suka lah orang tu. Tak apalah saya pun. Sama ada orang kenal tak suka orang tu. Marepek ke apa tak kira. Tak suka orang tu. Tulis 3 sebab mengapa tak suka ni. Tak suka sama. Tak ada. Sebab dia duduk. Sudah? Baik. Terus tengok balik buku anda. Agak-agak yang tak ada tulis X atau Y ni, itu di mana? Ilmu, dengan sikap. Sikaplah punca orang sayang dan orang benci seseorang. Termasuk kita sendiri disayang atau dibenci bukan kerana rupa kita, bukan kerana ilmu kita kurang, bukan kerana apa-apa lain-lain. Yang dibenci di kita atas yang kita dalam keadaan. Fikirkan. Baik. Jadi ini bukti ilmiahnya. Harvard Business School yang dikenali sekarang satu jabatan, satu bodi yang cukup bagus segi kajian ilmiah. Ini itulah mereka buat. Untuk mereka orang cemerlang apa sebab. Okey. Maaf kalau lagi sikit ambil. Jadi cepat saya menggunakan aku tentang dia. Okey. So, mari lihat kan apa itu sikap. Sikap ialah keadaan jiwa yang di tengah bergerak membentuk tingkah laku. Sikap adalah keadaan jiwa yang menjadi tenaga penggerak membentuk tingkah laku. So, simpulannya, sikap dalam ke luar? Dalam. Sebab dia jiwa. Jiwa is dalam. Sebab tu nak mengubah orang, jangan ubah luarannya, ubahlah dalamannya. That's why dia pergi inside out. Kita ada anak nampak malas sangat ke masjid, kita bagi dia motosikal. Sudah lagi ke masjid. Yes, seminggu pertama cukup lagi. Motor baru. Lama-lama balik asal juga. So, yang luar tak cukup untuk kita ubah orang. Dalaman dia tak kita ubah. Ni kita dapat lagu yang ni. Okey. Sekarang kita lihat pula apa skop sikap. Luas sikap dia merangkumi personal, interpersonal dan profesional. Okey. Tuan-tuan coba baca balik semua tu. Dari sini semua ni. Bayangkan kalau teman-teman kerja kita semua punya sikap yang macam ni, segi peribadi dia, segi hubungan dia, segi kerja dia macam ni, seronok tak kerja dengan orang tu? Seronok. Sebab itu ingin saya tambah satu benda di sini. Selama ni terdengar rumahku syurgaku. Ini saya beritahu sini, tertulis perkataan ni. Sesiapa yang tak bahagia di tempat kerja, sebab kerja tu adalah office atau rumah dia. Sesiapa yang tak bahagia di tempat kerja, dialah orang yang tak bahagia sepanjang hayat. Sesiapa yang tak bahagia di tempat kerja, dialah orang yang tak bahagia sepanjang hayat. Tolong pastikan tempat kerja kita tempat yang paling bahagia. Apa sebab? 24 jam sehari semalam, prime time kita, tiga sehat, segar, cerdas, ceria, 8 pagi ke 5 petang. Waktu itu ceria betul. Dan waktu itu dari mana? Balik rumah semua dah siap rehat. Suami, isteri balik dan semua rehat.
Jumpa kejap, makan-makan, mandi-mandi, sembahyang. Esok terpaksa ceria sekali, tempat kita. Anak-anak kita terlihat sehari-hari sejak lahir sampai jahanam biasa. Lepas jahanam, dah pergi asrama, cuaca dah pergi, dah berpisah dengan ibu bapa. Jumpa baliklah untuk judi macam ni. Adik abang kita jumpa selalu ketika belum kahwin. Dah kahwin, masing-masing buat hal dia. Jumpalah setahun sekali ketika musim lahir. Dan jumpa tiap-tiap hari di prime time kita, puluhan tahun lamanya teman-teman sekerja. Kalau tak bahagia dekat muka dia, esok jumpa lagi, lusa jumpa lagi, 20 tahun dekat muka dia. So, jangan dia begitu. Itu tadi saya sebutkan betapa ada orang 2 tahun tak tegur sama. Dia pun tak nak sangat. Saya nak start, saya nak dulu, saya nak start, saya nak tolong. Tak ada orang tolong pun. Datang khusus yang boleh buat, dia kena salam pas bayar. Salam juga lah mukul. Hari-hari itu peluk bawa, alhamdulillah terlega, dapat kebahagiaan hari ini. Orang yang musuh sama 2 tahun dapat peluk hari ini. Pecah giat dia rasa. Siksa rupanya dapat sombong sangat. Siksa rupanya masing-masing menahan biasa hari ini. Jangan. So kalau itu apa kita nak buat? Kita nak hidup ni, nak kena bina sikap positif. Okey, sebab apa sikap positif? Apa sikap positif? Kita semua ada kelebihan, setiap orang ada kelebihan. Sekarang orang ni memang suka minat dia, suka pergi ajak orang makan. Dia masuk rumah pergi ajak orang makan. Si minat dia, itu kelebihan yang bagi pada dia. Ada semua orang dia suka tegur siapa orang ni, apa-apa ni pun dia suka. Itu kelebihan dia. So, masing-masing tahu apa kelebihan dia, bangunkan sikap positif. Bangunkan. Terhimpunlah sikap positif dalam sebuah organisasi. Dan jangan tengok negatif ke orang lain. Sebab kita ada negatif. Kalau negatif ke yang terakhir, pergi jabat, jumpalah si penyombong, si pemarah, si pembebal. Siksa lah kita. Tengok yang baik-baik sudah. Okey, contoh mudah kalau dia buat dalam motivasi. Contoh boleh. Okey. Kalau saya buat macam ni, apa anda lihat sekarang? Apa anda nampak? Titik hitam, kan? Tapi sebenarnya titik hitam kecil sangat. Yang besar dia tak putih. Besok orang tak nampak putih, nampak hitam je. Jadi mana manusia ni hitamnya ada lah. Tapi itu orang nampak sangat. Balik yang baik yang dia ada banyak. Okey, saya tu nak bahagia hidup ni. Baik, tadi saya sebut bahawa sikap di dalaman. Maka Allah kata dalam Quran dia, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini sering saya dengar orang silap hurai. Terdengar satu dia, Allah tak mengubah nasib satu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri mengubah nasib mereka. Mana dia kata gitu? Sebab ayat ini ma bi anfusihim, Allah tak mengubah nasib itu, melainkan kita ubah apa yang ada pada mereka. Go to. Apa tu go to? Apa dia? Manusia ni yang ada pada dia sebenarnya, yang luar kan dalam ni ya, kata dia sebenarnya hati dia tu lah yang dia setengah tu. Kata setengah pendapat motivasi kita berkata, you what you think. Think itu sudah di otak, sudah di hati. Sebab itu Islam mudah ya. Dalam Islam, dalam tasawuf dia sebut apa? Manusia ada 3 perkara dalaman dia. Dalam tasawuf Islam dia sebut senang je. Orang barat kerja kata hati, ada otak macam-macam lah. Dia cari benda ni. Islam jawab dalam orang. Manusia ada 3 perkara yang mencemerlangkan dia. Satu hati, kedua akal, satu tiga nafsu. Hati raja, akal bendahara, nafsu kru. Raja yang baik ni kawan dia, yang jahat ni kawan dia.
Cooking. Itu yang marah kita datang sini ialah hati kita. Kita buat apa? Hati kita yang suruh. Tersalah pun nak buat hati kepada Allah SWT. Hati. Okey. Sebab itu ini satu metafora mudah dibuat daripada Tuhan dalam memahami manusia. Behavior macam pulau di Arktik. Ice. Ya. Ice ni lah dia manusia tu nampak hebatnya, dia tu kelakuan dia. Tapi kelakuan dia ni penentunya lagi bawah sini. Dia besar betul lagi. Itulah belief system dia, world view dia, values-nya dan attitude dia. Betul belief system, bukan betul yang ini. Betul yang ini, tidak betul yang ini. Sebab itu nak ubah manusia, mulakan ubah belief system ni. Semalam 2 hari lepas saya dengan beberapa kawan kita buat training di Kuala Lumpur, tengah Kuala Lumpur. Apa? Arena Hotel. Untuk staf-staf bank muamalah yang non-Muslim. Ada India, ada Cina. Kita dapat melalui yang sama, tapi kita tukar teknik dari uluhiyah ke rububiyah lah. Kita buat ni. Ujung khusus tu 2 hari. Kata seorang makcik Cina. Orang besar. Dia kata 32 years I've been working. Bermacam-macam syarikat yang saya pergi. Tak pernah saya fikirkan Tuhan dalam kerja saya. Hari inilah kursus ni saya dihubungkan kerja dengan Tuhan. Terasa bahagianya hidup. Kurang mata saya tak? Nak cakap lebih tak boleh lah di Cina. Itu cukuplah. Boleh bawa dia kepada Tuhan. Walaupun Tuhan dia macam mana pulang dia lah. Ikut cara dia lah. Tapi jadi kita bawa dia balik kepada rasa bertuhan. Rasa saya rasa kuat, rasa berseronok. Sebab ujian hidup ni macam-macam saya dah pergi. Di rumah saya, di tempat kerja macam-macam. Saya tak nampak Tuhan selama ni. Tuhan ya. Saya ada backup, tak hilangkan dia pula. Jadi itu kita lihat manusia, belief system. Ada orang bangun pagi, lele buka mata dia memang sedih sangat. Dan pasal apa sedih sangat hari ni? Hari ni saya bangun lambat, tahajud terlepas, dia terlepas, subuh gajah. Dan jari-jari dia nasuk, habis. Saya sangat rugi hari ni sebab subuh gajah. Dalam tahajud semalam. Belief system dia menunjukkan dia rasa worldview dia melihat nilai dia itu rendah sebab dia bangun lambat subuh. Dan itu kan mencetak sikap dia ataupun sikap behavior dia dari kelakuan dia. Tapi ada juga orang pagi sedih, ya Allah murah apa tadi malam calon fantas yang saya keluar ke sana.